Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang hadir pada hari ini, dan bersama saya pada hari ini iaitu Puan Nur Lela binti Osman. Saya Ahmad bin Samsudin, pustakawan bahagian Perkhidmatan Maklumat, Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dan anda sedang menonton Bicara Pustakawan You Pustaka bersempena dengan sambutan Hari You Pustaka bagi tahun 2023. Baiklah, jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen di sepanjang sesi ini berlangsung, sila kemukakan di ruang komen di laman Facebook atau YouTube Pustaka Negeri Sarawak. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan terlebih dahulu penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Puan Nolela binti Osman. Beliau berasal dari Ipoh Perak dan mendapat pendidikan tertinggi di peringkat Sarjana Muda, Sains Pengajian Maklumat dengan kepujian Pengurusan Sistem Maklumat dan Sarjana Sains Pengurusan Maklumat dari Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau kini sedang berkhidmat sebagai penolong pengarah kanan bahagian sumber elektronik Perpustakaan Negara Malaysia. Baiklah, dengan ini saya menjemput Puan Nolela kita untuk berkongsi informasi bual bicara kita pada hari ini. Apa khabar Puan Nolela? Alhamdulillah, khabar baik Cik Ahmad. Okay, selamat datang ke program Bicara Pustakawan pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan berbual bicara tentang You Pustaka. Okey, bolehkah Puan terangkan apakah itu You Pustaka? Baiklah Cik Ahmad, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama meraihkan sambutan Hari You Pustaka. Hari ulang tahun untuk You Pustaka. Sekarang ni kita sambut 31 Mac iaitu ulang tahun yang ke-12. Jadi memang You Pustaka ni penuh makna dan sangat bermakna kepada rakyat Malaysia ya. Okey, baiklah. Untuk penonton semua, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan saya sangat berbesar hati kerana tuan-tuan dan puan dapat menyertai kami pada hari ini. Baiklah, ramai yang tertanya apa itu You Pustaka. Ada yang dah tahu dan ada yang masih belum tahu. Jangan risau. InsyaAllah saya akan bantu berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan apa itu You Pustaka. Baiklah, saya akan kongsikan slide ini untuk memberi penerangan kepada tuan-tuan dan perempuan ya. Okey, boleh nampak ya Cik Ahmad slide saya? Ya, saya boleh. Okey, jadi maknanya penonton pun akan dapat tengok slide saya. Slide ini memang meriah, warnanya merah jambu. Sempena untuk bulan wanita ni sebenarnya, Hari Wanita. Okey, ini adalah penerangan untuk apa itu You Pustaka. You Pustaka ni adalah perpustakaan digital negara. Ya. Okey. Dia adalah untuk akses untuk semua rakyat Malaysia. Dan dia bertujuan untuk merakyatkan maklumat, boleh diakses di mana-mana dan bila-bila masa 24/7. Okey. Ada orang tanya saya, apa itu maksud you? 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 I-N-U? Okey, you itu adalah ubiquitous. Itu maksudnya boleh diakses di mana-mana walaupun anda berada di mana-mana, bila-bila masa dan di mana-mana. Sebab itulah kita ada 24/7 ya. Ini adalah perpustakaan digital negara. Seterusnya untuk latar belakang, bila kita bercakap tentang You Pustaka ni, untuk meraihkan hari kelahirannya, ulang tahunnya, dia ada sejarahnya iaitu Inisiatif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ini adalah di bawah strategi, di bawah Pelan Jalur Lebar Negara. Dan dia menyediakan pinjaman buku fizikal daripada 12 perpustakaan konsortium. Dan dengan inisiatif inilah perkhidmatan perpustakaan digital diperkenalkan.
Okey, untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, Pustakaan digital ni menyediakan buku fizikal sebanyak 2.9 juta buku fizikal. Banyak tu. Dan bahan digitalnya adalah sebanyak 903,854. Ya, memang banyak sangat. Dan semua ini boleh diakses oleh tuan-tuan dan puan-puan bila-bila masa di mana-mana sahaja. Dan U-Pustaka ni mempunyai konsep, iaitu konsepnya adalah menyediakan akses ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Dan dia ada slogan ya, slogannya adalah utamakan pengetahuan, ingatlah U-Pustaka. Dan dia juga menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Dan akses ini diberikan secara percuma. Percayalah, memang percuma. Dan boleh diakses menggunakan pelbagai medium gadget. Ya. Okey. So ini adalah penerangan ringkas tentang apa itu U-Pustaka. So saya akan stop di sini dan untuk meneruskan kita punya buah bicara ya. Okey, ingat, utamakan pengetahuan, ingatlah U-Pustaka. Okey, sangat mudah untuk ingatkan. Dan seterusnya saya ingin bertanya pada Puan juga, apakah perkhidmatan yang disediakan di U-Pustaka pada masa kini? Baiklah Cik Ahmad. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, perkhidmatan disediakan oleh U-Pustaka ni, kita ada dua perkhidmatan. Perkhidmatan ni adalah pinjaman buku fizikal dan yang kedua adalah bahan bacaan digital dalam talian. Ya, dua perkhidmatan yang disediakan untuk kita semua. Okey, dan perkhidmatan ini untuk perkhidmatan buku fizikal ni saya akan sharekan di sini. Ianya melibatkan 12 konsortium perpustakaan ya. Okey, saya akan kongsikan slide saya. Perkhidmatan untuk fizikal. Okey, tadi saya dah beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kita ada perkhidmatan pinjaman buku fizikal. Macam mana nak pinjam buku ni dalam talian ni? Boleh, tak ada masalah. Ya, sebab kita ada 12 perpustakaan yang menyertai konsortium U-Pustaka ni, menyertai U-Pustaka. Jadi bila mereka menyertai U-Pustaka, kita akan berkongsi koleksi dan juga katalog. Ya, jadi dia melibatkan juga katalog induk kebangsaan. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan masuk ke portal U-Pustaka, ada satu ruangan disediakan iaitu One Search. Di situ boleh cari buku, dan buku itu akan ditunjukkan lokasinya di mana. Lokasi itu melibatkan 12 perpustakaan yang menyertai U-Pustaka. Dan kemudian bila kita sebelum tu tuan-tuan puan kena jadi ahli dulu. Jadi dalam gambar rajah slide ini menunjukkan ke daftar jadi ahli, kemudian log masuk, kemudian boleh membuat searching, membuat pencarian, kemudian boleh mohon. Boleh mohon, ada perkhidmatan penghantaran, boleh dihantar terus ke rumah tuan-tuan dan perempuan. Ya, seterusnya, okey, ini adalah perpustakaan yang terlibat dalam U-Pustaka. Sebelum ini ada 8 perpustakaan rintis ya. Tapi sekarang ni dah bertambah menjadi 12 perpustakaan. Jadi perpustakaan yang tertera di slide ini semuanya kita boleh pinjam buku daripada perpustakaan ini. Okey. Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan. Katakan nak cari buku, tapi buku dan bila tengok dalam U-Pustaka, setelah kita buat pencarian, buku itu ada tak ada di perpustakaan yang dekat dengan kita. Contohnya saya di Perpustakaan Negara Malaysia. Buku tu tak ada di Perpustakaan Negara Malaysia. Tapi saya perlukan buku tu untuk rujukan saya. Saya tengok lokasi selain daripada Perpustakaan Negara, dia akan paparkan di mana buku itu berada. Ada di Perpustakaan Awam
Negeri Selangor. So saya boleh mohon dalam talian, kita akan buat tempahan dan mohon dengan Perpustakaan Awam Negeri Selangor. Ya. Okey. Dan perkhidmatan ni ada polisinya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cara pinjamannya melalui pustaka dan juga perpustakaan konsortium. Jumlah bahan yang dipinjam iaitu 3 buah buku dan tempoh pinjamannya adalah 1 bulan. Dan pembaharuan sekali saja dan tempoh 1 bulan juga. Ya, oleh kerana setiap perpustakaan ini, konsortium ini mempunyai polisi yang berbeza, ia tertakluk juga kepada polisi perpustakaan tersebut. Ya, ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Apapun setelah kita membuat pencarian, kita akan dimaklumkan oleh perpustakaan tersebut. Ya. Okey. Untuk pinjaman yang perlukan perkhidmatan penghantaran, okey, mudah saja. Perpustakaan Daerah Malaysia, U-Pustaka bekerjasama dengan perkhidmatan Pos Laju. Jadi Pos Laju telah melibatkan diri dalam U-Pustaka ni, jadi penghantaran akan dihantar oleh Pos Laju. Semasa tuan-tuan dan perempuan mengisi borang untuk pinjaman ni, akan adalah keluar apa yang berkaitan, maklumat yang diberikan dan boleh nyatakanlah nak pinjam untuk pinjaman penghantaran tu sehala ataupun 2 hala. Dan mestilah ada kos di situ ya, sebab kos penghantaran itu pengguna ya kena bayar lah ya. Jadi tak adalah murah sangat, tak adalah mahal sangat. Okey je kan. Dan jika tidak mahu menggunakan penghantaran atau ada perkhidmatan penghantaran, kita juga menyediakan book drop. Jika berdekatan dengan tempat tuan-tuan dan puan-puan, ada book drop yang disediakan ya. Di perpustakaan konsortium semua dia menyediakan book drop ini ya. Okey, yang ada kat sini kalau untuk untuk di Pustaka Negeri Sarawak pun ada juga, yang di Kuching dan juga di kampus Miri pun ada juga kan. Okey, bayaran kehilangan bahan. Okey, jika kita meminjam bahan yang dalam fizikal buku, pastikan kita menjaga dengan baik ya. Dan jika hilang, memang ada kos di situ. Jadi ada bayaran yang dikenakan kepada jika bahan tersebut hilang. Ya, okey. Kosnya sebanyak tu tengok pada harga asal buku dan kos pemprosesan berapa, dan pihak perpustakaan tersebut akan maklumkanlah pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ini adalah perkhidmatan penghantarannya. Hanya hargalah kos untuk penghantaran. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan berada di Sarawak. Untuk sahala, okey, ni kalau dalam Sarawak saja RM4, 2 hala RM7. Tapi jika antara Semenanjung ke Sarawak, sahala RM11 dan 2 hala RM19 ya. Okey, jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik maklumat ni dalam portal U-Pustaka. Okey. Denda. Okey. Biasalah kita kan bila pinjam dengan buku kat library, hilang, denda tu semuanya ada kos ya. Okey, hari pertama ada denda lah yang diberikan, diikuti dengan RM1 dan ditambah 10 sen setiap hari ya. Dan maksimum sampai RM20 lah. Okey. Dan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian juga. Kita boleh gunakan Maps ke, Quick to Go. Okey, tak ada. Okey, biasanya guna Maps lah dengan Touch and Go. Maaf ya. Okey, Quick to Go ni tak ada. So, guna Maps, e-debit, Touch and Go. Ini adalah kios pelbagai guna. Okey, jadi kios ini memudahkan pengguna untuk buat pembayaran. Dan disediakanlah ada touch screen, pengeluaran resit di sini, tu tempat slot untuk kad touch and go, untuk kad e-debit Max tu.
Kemudian ada disediakan keyboard kat sini untuk memudahkan kita, dan sensor ni RFID ya, untuk transaksi pinjaman buku. Ni memang layan diri, kita sendiri boleh gunakan kios ni, mudah saja. Okay. Dan disediakan juga gelunsur buku iaitu book drop untuk pulangkan buku ya, dan semua 12 perpustakaan yang menyertai pustaka disediakan kemudahan ini ya. Okey. Itu adalah untuk pinjaman secara fizikal, dan kita juga ada lagi satu perkhidmatan iaitu perkhidmatan pengkalan data yang kita pengkalan data yang dilanggan oleh Perpustakaan Negara Malaysia sama ada dalam negara ataupun luar negara. Pengkalan data ni memang ada dalam portal U-Pustaka. Okey. Tapi sebelum tu, semua perkhidmatan yang disediakan ini boleh diakses dengan percuma sekiranya tuan-tuan dan puan menjadi ahli pustaka. Hanya untuk ahli U-Pustaka. Jangan risau, semua boleh jadi ahli pustaka. Senang je. Kita daftar percuma. Ya, daftar percuma boleh guna perkhidmatan pun percuma. Okey, jadi saya akan stop slide saya di sini. Okey, begitu menarik perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan di U-Pustaka, bermula daripada 8 buah perpustakaan dan sekarang ni mempunyai 12 konsortium perpustakaan di seluruh negara. Jadi begitu banyak peluang-peluang untuk kita nanti sebagai pengguna untuk meminjam buku lah untuk tujuan tersebut. Dan perkhidmatan tadi saya rasa semua boleh gunakan Puan, as long as you are member of U-Pustaka. Betul tu Cik Ahmad. Tiada halangan. Semuanya memang layak setelah menjadi ahli pustaka. Itu adalah peluang yang amat besar lah untuk ahli pustaka nanti. Okey, seterusnya kita dah bercerita tentang perkhidmatan yang disediakan di U-Pustaka dan bagaimana pula untuk mendaftar menjadi ahli U-Pustaka. Okeylah. Inilah yang sangat ditunggu-tunggukan. Okey. Kami sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan perkhidmatan yang disediakan memang untuk rakyat Malaysia secara percuma. Ya, jadi daftarlah menjadi ahli pustaka. Memang mudah, ikut je step langkah-langkah yang diberikan. Okey, untuk itu saya akan tunjukkan video bagaimana untuk menjadi ahli pustaka. Ya, jom kita tonton video ini.
Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah saksikan video tadi. Mudah tau nak jadi ahli pusaka, tidaklah susah. Fahamkan dia punya langkah-langkah dan terus daftar dalam talian. Online saja. Okey, begitu mudahlah saya rasa untuk cara mendaftar bagi keahlian U Pustaka tadi. Jadi itu untuk secara individu. Jadi adakah cara terbaik untuk pihak sekolah mendaftarkan para pelajar menjadi ahli U Pustaka? Ya, betul tu. Yang saya kongsikan tadi tu adalah cara untuk individu, ya. Setiap orang boleh daftar, mudah saja dalam talian tadi, ya. Dan untuk pihak sekolah, okey, pada para guru yang menyertai kita pada pagi ini, pada hari ini, jangan risau. Saya tahu para pelajar murid ramai kan cikgu. Jangan risau. Kita mudahkan. Pustakaan Negara Malaysia juga menyediakan pendaftaran keahlian secara jumlahnya ramai. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang ramai ini kita boleh berhubung terus dengan Pustakaan Negara Malaysia. Ya, biasanya pihak kami akan minta cikgu-cikgu untuk sediakan senarai nama pelajar. Okey, ada 3 perkara: nama pelajar, nombor IC dan email yang aktif. Ya, 3 info ini sangat penting. Jadi cikgu boleh sediakan senarai nama pelajar, nombor IC dan email yang aktif. Okay, bila dah sediakan senarai ini, boleh email kepada Pustakaan Negara Malaysia, email kepada email ni saya akan minta pihak admin dekat pihak admin di YouTube ataupun di FB untuk letaklah dekat ruangan chat tu, ya. Email kan senarai ni, jadi cikgu-cikgu boleh email kan, nanti pihak Pustakaan Negara Malaysia akan daftarkan terus para pelajar ni menjadi ahli. Kemudian pihak ni juga akan balas email cikgu untuk memaklumkan mereka telah berjaya menjadi ahli, ya. Okay, mudah saja. Itu untuk pendaftaran secara berkumpulan, Puan. Okey, tak kira daripada sekolah ataupun di peringkat college ataupun universiti lah, boleh mendaftar secara berkumpulan. Okey. Lepas tu saya Cik Ahmad, maaf, saya pun lupa nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendaftar jadi ahli ni ada 5 info yang sangat penting. Sebab kita nak pastikan bila hantar je, submit je borang pendaftaran tu, tak ada masalah. Cepat je boleh diproses, cepat mendapat ID dan password. 5 info tu adalah nama seperti dalam IC, nama, kemudian nombor IC, kemudian alamat rumah, alamat kediamannya yang terkini lah, yang aktif lah alamat, ya. Kemudian nombor telefon yang aktif, dan yang kelima adalah email yang aktif. So 5 info ni mesti ada untuk memudahkan tuan-tuan dan puan mengisi borang untuk mendaftar, ya. Okey, itu antara 5 info terpenting untuk pihak U Pustaka lah, untuk rekod pihak U Pustaka sebenarnya. Okey, untuk tujuan tersebut, dari segi pendaftaran tadi, ada tak bayaran dikenakan untuk menjadi ahli dan menggunakan perkhidmatan U Pustaka? Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita rakyat Malaysia sangat bertuah, ya, kerana negara kita aman dan damai, kita pun harmoni, dan segala kemudahan dan perkhidmatan ni memang kita berikan secara percuma. Daftar jadi ahli percuma, menggunakan segala perkhidmatan ini pun percuma, ya. Saya tahu ramai yang macam percaya ke tak percaya, macam. Tapi percayalah, memang percuma, ya. Itu bagi sesiapa yang telah mendaftar sebagai ahli lah. Okey, jadi jangan lepaskan peluang, daftar segera untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan, dan ianya semua percuma untuk ahli berdaftar U Pustaka. Dan setelah menjadi ahli tadi, Puan, apakah kemudahan yang disediakan untuk ahli-ahli yang dah berdaftar ni?
Ya, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, mana yang jadi ahli tu tahniah saya ucapkan. Memang anda awesome. Ya. Okey, pada yang belum jadi ahli, jangan ragu-ragu lagi. Hari ini pastikan anda terus isi borang daftar jadi ahli. Pastikan anda terus boleh menggunakan segala perkhidmatan yang disediakan dalam pusaka ya pada hari ini. Ingat ya, janji. Okey. Jadi untuk kemudahan uh, kita pengguna boleh pinjam boleh pinjam buku fizikal kan daripada 12 konsortium 12 perpustakaan boleh pinjam kemudian kita juga boleh berkongsi katalog sebab kita boleh tengok bahan tersebut daripada 12 perpustakaan yang terlibat okey kemudian kita juga ada kemudahan yang disediakan untuk pinjam dan kita pun boleh pulangkan tak ada masalah memang disediakan dipermudahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey itu buku fizikal bagi perkhidmatan kemudahan untuk pangkalan data di Perpustakaan Negara Malaysia dalam pustaka tu telah disediakan sebanyak 20 pangkalan data yang sama ada dilanggan oleh PNM ataupun yang memang disediakan secara percuma okay. Jadi semua pangkalan data tu tuan-tuan dan puan-puan boleh akses percuma, tak ada bayaran percuma dan boleh pinjam, boleh pulangkan. Oleh kerana dia dalam talian, pinjam dalam talian, pulang pun dalam talian. Mudah saja. Tak ada denda diberikan kerana dia automatik. Dia akan automatic return. Dia akan dipulangkan secara automatik. Tiada denda diberikan yang dikenakan. Dan boleh baca full text. Boleh baca full text. Terutamanya untuk yang buat rujukan jurnal ataupun artikel. Jika tuan-tuan dan puan-puan di luar nak baca jurnal, kena beli. Lepas tu kadang-kadang kalau kalau tak beli pun boleh baca abstrak saja kan. Sikit sangat baca abstrak. Padahal kita nak guna jurnal tu kan. Nak baca keseluruhan jurnal ataupun artikel tu. Jadi Perpustakaan Negara Malaysia menyediakan boleh baca full text dan boleh ada yang boleh download. Ada yang boleh download. Kemudian dan untuk yang download tu jurnal lah. Tapi untuk buku memang pinjam. Lepas tu pulang dia akan automatik pulang. Memang best. 24 hour, 24/7 bila-bila masa di mana saja. Okay. Right. Ia sangat berguna. Sangat berguna saya rasa untuk terutama pada pelajar-pelajar di universiti untuk mendapatkan artikel, jurnal, untuk dokumen sokongan, untuk assignment nanti. Jadi saya rasa ia adalah alternatif yang terbaik lah selain daripada meminjam buku secara fizikal daripada 12 perpustakaan konsortium tadi. Dan saya tengok dalam pembentangan tadi ada juga jumlah keseluruhannya lebih daripada 900,000 koleksi di 12 perpustakaan tadi. Jadi saya rasa itu antara kemudahan yang menarik yang disediakan di pustaka. Ada tak ahli bukan warga negara juga mendapat kemudahan yang sama? Sebab saya dapati macam contoh di Miri, kita ada pelajar dari luar negara di Curtin University contohnya di Miri, dan ada lagi tempat-tempat lain. Saya rasa mungkin boleh menggunakan perkhidmatan yang sama. Apakah privilege yang boleh bukan warga negara kita untuk menikmati kemudahan Pustaka ni juga? Okay, baiklah. Pustaka ni juga sangat mengalu-alukan keahlian daripada warga negara bukan Malaysia. Dan kemudahan yang mereka boleh gunakan bila dia nak daftar tu, memang ada ruangan untuk yang bukan warga negara. Jadi dia klik kat situ, yang diminta adalah nombor pasport. Jadi dia akan ikutlah langkah-langkah itu. Setelah dia menjadi ahli, dia dapat ID dan password, dia boleh gunakan kemudahan untuk akses ke semua pangkalan data yang disediakan dalam Pustaka. Dia tidak dapat
menggunakan kemudahan untuk pinjaman buku fizikal. Yang itu kita tak benarkanlah kerana dia melibatkan polisi. Sebab yang menyertai kita, Pustaka ni 12 perpustakaan dan di situ ada risiko lah ya. Tapi jangan risau, untuk ahli bukan negara, warga negara, pangkalan data yang disediakan ni memang awesome. Itu dah dapat memenuhi keperluan maklumat untuk mereka yang menjadi ahli pustaka. Okey, begitu menarik kelebihan pun diberikan kepada bukan warga negara dari segi mendapatkan maklumat e-sumber kita di U-Pustaka. Nah, walaupun tak boleh minjam secara fizikal, tapi saya rasa memang seperti yang Puan maklumkan tadi, ianya cukuplah untuk memenuhi keperluan terutama contohnya untuk pelajar-pelajar lah. Okey, dan penonton-penonton yang bukan warga negara Malaysia, mungkin penonton dari Brunei pun boleh menjadi ahli pustaka ataupun yang sedang melanjutkan pelajaran di Malaysia boleh dapatkan keahlian. Boleh wawarkan kepada rakan-rakan nantilah yang bukan warga negara untuk menyertai U-Pustaka dan mendapatkan khidmat e-sumber yang disediakan di U-Pustaka. Baiklah, bercakap tentang e-sumber tadi, boleh tak Puan terangkan kemudahan e-sumber yang disediakan di U-Pustaka? Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, U-Pustaka ni selain pada pinjaman buku fizikal, yang paling best sekali adalah pangkalan data yang disediakan. Ya, ada macam-macam pangkalan data. Pangkalan data tu memang disediakan untuk meliputi semua peringkat umur. Untuk kanak-kanak ada, untuk dewasa ada, untuk OKU pun ada. OKU di sini kita sediakan buku audio. Ya, jadi buku audio ni boleh digunakan oleh OKU yang memudahkan dia untuk akses kepada maklumat. Okay, ya. Saya akan kongsikan slide saya. Ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan, okay. Kita menyediakan akses kepada pangkalan data. Ini adalah e-sumber kita ya. Okay. Kemudian cara nak gunanya adalah dah daftar sebagai ahli, tuan-tuan dan puan dah dapat ID dan password, boleh log masuk ke portal, kemudian boleh tengok kepada menu e-sumber. Okay. Lepas tu boleh terus pilih mana pangkalan data yang nak digunakan. Okay. Okay. Ini adalah pendaftaran tadi, mudah saja. Okey. Apa yang kita sediakan? Apa yang U-Pustaka sediakan? Kita ada jumlah keseluruhan adalah 903,854 bahan digital. Ya. Kita ada jenis bahan e-buku, audiobook, e-serial, surat khabar, e-journal, e-majalah, e-pembelajaran, e-rujukan, e-video dan e-course. Ya. Okay. Untuk e-buku, kita ada pangkalan data yang menyediakan perkhidmatan ini. Kita ada Overdrive ataupun Libby, Big Buffet, PNM e-Lib. Dia ada B-Books, kita ada Odilo, kita ada Elcom Digital Library, Emerald, EBSCOhost, Mason Chris dan IG Library. Okey, untuk Overdrive ataupun Libby, okay, Overdrive ni adalah penggunaan data yang kita akses dekat web base. Tapi jika tuan-tuan dan perempuan nak akses menggunakan peranti pintar iaitu di handphone, tuan-tuan dan perempuan boleh download apps Libby. Ya, so Libby boleh memudahkan tuan-tuan dan perempuan untuk akses bahan bacaan menggunakan handphone ya. Okay. So untuk pinjam bahan bacaan ni 10 bahan selama 7 hari. Best tau. Lepas tu jangan risau. Tak sempat baca, bukan tak sempat baca, maksud saya tak sempat nak pulangkan. Ada user tanya saya, puan-puan saya ni dah kena denda banyak tak? Dan saya kata denda pinjam buku apa? Rupanya dia risau yang dia belum pulangkan yang dalam Overdrive. Saya kata jangan risau puan, dia auto return. So tak ada denda yang dikenakan. Okay, dan ini memang boleh diakses di seluruh negara ya. Dia ada Overdrive ni, dia ada e-buku, e-majalah,
e-komik, dan memang bacaan santai. Ada banyak kategori lah, tapi memang santai dan bagi saya segar untuk dibaca ya. Seronok dan dia best. Okey, Okbay Buffet. Okey, Okbay Buffet ni dia adalah apps, dia bukan web based, dia apps, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh akses menggunakan peranti pintar, tab, iPad ataupun handphone ya. Okey, dan Okbay Buffet ni dia ada e-buku, e-komik, e-majalah dan e-surat khabar. Dan dia banyak bahan lokal lah, bahan tempatan, bahan terbitan tempatan. Ya. Dan kebanyakannya yang terbitan yang paling besar lah adalah Karang Craft lah. Karang Craft, BTS, Gempak Stars, memang banyak dalam Okbay Buffet. Okay, ya. Dan ini adalah PNM Elite. PNM Elite ni dia ada web base dan dia juga ada apps. Apps dia adalah PNM e-reader. Boleh download dekat Google Play. Kemudian boleh mudahlah untuk dibaca di handphone tuan-tuan dan perempuan. Okey, untuk PNM Elite dia menyediakan e-buku. Dan e-buku ni boleh pinjam 5 bahan selama 7 hari. Ya, okey. Dan banyaklah dia punya subjek dia, maksudnya kategori bahan bacaan dia tu pun banyak. Ya. Okey, ini adalah Elcom Digital Library. Elcom Digital Library ni sebelum ni PNM langgan e-buku. Dia memang banyak e-buku lah, dia memang e-buku, dan e-buku yang sebelumnya adalah dalam macam cerita-cerita rakyat. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Jika tuan-tuan dan perempuan peminat cerita-cerita rakyat bahasa Inggeris, boleh cari di Elcom. Dan sekarang ni ada penambahbaikan. Kita langgan lagi kandungan buku yang ada buku-buku tempatan juga ya. Buku kanak-kanak dan juga buku dewasa. Dan dia juga ada e-video dan e-artikel subjek kepada perubatan. Jadi jika tuan-tuan dan perempuan nak cari sesuatu info tentang perubatan, boleh rujuk Elcom Digital Library. Ya. Dan dia juga boleh akses dekat di desktop PC ataupun di handphone pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, ini adalah Emerald Publishing. Emerald ni yang kita langgan adalah Emerald e-buku. Okey, yang ini adalah e-buku dan banyak subjek yang berkaitan dengan e-buku ni. E-buku ni hanya terhad dalam premis PNM saja. Ya, hanya terhad untuk akses dalam PNM saja. Maknanya tuan-tuan dan puan boleh datang ke Perpustakaan Negara Malaysia, boleh guna, boleh akses ke Emerald Publishing e-books. Ini adalah EBSCO-Host. EBSCO-Host ni dia juga menyediakan e-buku dan dia ada e-video. Ya, jadi ini adalah dia juga boleh akses web base ataupun di handphone ya. Dia juga ada apps dia juga. Okey. Seterusnya MiBooks. MiBooks ni memang amazing. Awesome. Okey. Dia adalah buku-buku kanak-kanak dan berkonsepkan penceritaan, storytelling. Jadi ibu bapa, guru memang sangat berbaloi-baloi lah menggunakan MiBooks ni. Boleh jadikan bahan untuk mengajar dan juga boleh jadikan aktiviti bersama dengan keluarga. Ya, dan banyak terbitan penerbit dari luar negara ya. Kita ada Oxford, Week dan juga Eli ya, Publishing. So dia juga boleh akses di PC, web base dan juga Google Play ya. Boleh download apps dia ya. Okey, dan Odilo. Okey. Odilo ni dia ada slogan dia iaitu Netflix untuk pendidikan. Memang betul lah.
dan banyak bahan yang boleh digunakan. Dan jika kita dah maksudnya kita boleh access dekat handphone, kita boleh access dekat PC, dan banyak kategori subjek dia pun luaslah, banyak ya. Okay. Mesin Chris ni, okay, ini e-buku. Buat masa ni Pustakaan Negara Malaysia yang ini adalah yang kita langgan secara perpetual. Maksudnya buat masa ni kita tak tambah bahan tak tambah judul lagi lah. Kita setakat yang ada ni saja ya. Doakanlah semoga kita ada peruntukan yang lebih untuk menambah lagi ya judul yang ada. Okay, seterusnya IG Library. IG Library juga menyediakan e-buku dan dia banyak adalah terbitan daripada judul Institute of Southeast Asia Studies. Jadi tuan-tuan kalau nak cari buku yang diterbitkan oleh ISIS ni boleh rujuk di sini, dan juga untuk American Library Association ALA ya. Okey. E-majalah. E-majalah ni pun favorite juga. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pengeluaran yang menyediakan e-majalah. Overdrive, Press Reader, Buffet, Odilo dan EBSCOhost juga ya. Okey, ni Overdrive tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lah nanti lepas dah dapat ID dengan password. Nanti boleh explore Overdrive ada majalah apa, Press Reader ada majalah apa, dan Buffet. Saya nak kongsikan di sini, Buffet ni oleh kerana penerbit yang terbesar dalam Buffet ni adalah Kalangcraft. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak majalah yang banyak majalah yang telah dihentikan penerbitannya kan, terutamanya yang diterbitkan oleh Kalangcraft. Dalam Buffet, tuan-tuan dan puan-puan boleh akses majalah tersebut. Ya, contohnya Impiana, kan? Majalah dekorasi. Banyak majalah yang telah dihentikan terbitannya, tapi di Buffet tuan-tuan dan puan-puan boleh akses dan boleh tengok semula. Ya. Okey. Ni EBSCOhost dan juga Odilo. Okey. Sekarang kita pergi kepada e-journal dan e-artikel. Okey. Buffet, JGate, EBSCOhost, Emerald Publishing dan Bliss. Ini menyediakan e-journal dan juga e-artikel. Okey. Okey, tadi Emerald yang saya terangkan sebelum ni adalah Emerald e-books. Sekarang ni kita ada Emerald Big Files, iaitu untuk journal. Ya, untuk journal ni memang boleh akses tuan-tuan dan puan-puan boleh akses di luar PNM ya. Boleh akses cumanya kita tak tambah judul lah. Ini yang kita langgan secara perpetual ya. Yang kita ada terbitan 2006 dan 2010. Ya. Dan boleh akses dari luar PNM. Okey, seterusnya EBSCOhost, Bliss dan JGate juga menyediakan e-journal dan juga e-artikel. Okey, ini adalah EBSCOhost tadi untuk journal. Journal EBSCOhost pun kita langgan ikut package lah. Package-nya maksud saya jika package tu ada, maksudnya mengikut kegunaan umum. Jadi journal yang kita langgan ni memang umum lah, dia tidak spesifik seperti yang academic library ya. Tapi masih juga memenuhi keperluan untuk kita jadikan rujukan. Okey, JGate. Okey, JGate juga adalah pengelatan yang menyediakan journal dan ini memang banyaklah banyak pelajar merujuk ataupun penyelidik dan kita jugalah yang ada yang sambung belajar, ada yang sedang membuat assignment untuk kerja kita kan, merujuk pada JGate ni. Dan juga Bliss. Bliss ni adalah bernama Library and Infolink Services. Okey ya, dan dia juga menyediakan artikel ya. Okey.
Ini e-surat khabar. Okey, e-surat khabar OB, Odilo dan Presiden. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan yang paling banyak sekali adalah di Presiden. Presiden ni menyediakan surat khabar dan dari dalam dan luar negara. Ya. Okey, ini adalah buffet. Buffet banyak untuk surat khabar dalam yang terbitan tempatan lah ya. Okey. Presiden untuk luar negara juga dan juga tempatan. Okey. Dan yang kelebihan presiden ni selain daripada dalam negara dan luar negara, dia juga menyediakan bahasa. Maksudnya tuan-tuan dan puan boleh klik audio untuk dengar. Ada narrator yang membacakan berita tersebut. Jadi bagi mereka yang ingin maksud saya bagi mereka yang ingin memperbaiki cara sebutan satu perkataan, boleh dengar. Ada perkataan. Dia seperti orang baca berita kan, boleh dengar dan boleh jadikan rujukan lah. Boleh jadi contoh untuk menyebut satu perkataan tu ya. Dan bahasa katakan yang tuan-tuan puan pilih tu surat khabar daripada Jerman kan, nanti dia akan baca dalam Jerman dan dia juga boleh ahli bahasa, tapi ahli bahasa dia dalam bahasa Inggeris saja ya. Okey, kemudian ini tadi e-pembelajaran. Okey, e-pembelajaran di sini kita ada dua pangkalan data iaitu Island Ace dan juga Tutor Infinity. Jadi untuk guru, ibu bapa gunalah pangkalan data ni. Sangat berbaloi-baloi sebabnya percuma dan boleh guna bila-bila masa di mana sahaja. Okey, Island Ace ni dia menyediakan e-nota, dia ada nota, dia ada video, dia ada interaksi bersama dengan guru dan dia juga ada contoh-contoh soalan. Dia ada set-set soalan dia. Ya. Dan Tutor Infinity. Tutor Infinity ni dia lain sikit daripada Island Ace ni. Dia adalah bank soalan. Jadi kita gunakan Tutor Infinity ni untuk memberi latih tubi kepada para pelajar. Jadi cikgu-cikgu boleh jadikan ini sebagai bank soalan. Ya, jadi ibu bapa pun kita perlu belanja berhemah lah ya. Jadi tak semestinya perlu beli buku buku latihan yang banyak-banyak tu. Boleh guna Tutor Infinity ni untuk menjadikan sesi latihan bersama anak-anak ya. E-rujukan di sini kita ada e-law dan juga lawnet. Ini adalah untuk melibatkan tentang perundangan lah ya, perundangan. E-law, dua pangkalan data ni tahap aksesnya hanya dalam PNM saja ya. E-law hanya boleh diakses dalam PNM je ya. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan, boleh datang ke PNM ataupun jika perlukan satu artikel ataupun nak rujuk mana-mana kes, e-law ni ada kes ya. Lepas tu boleh hubungi kami. Ya, nanti saya akan bagikan email untuk dihubungi ya. Nanti kita akan bantulah tuan-tuan dan puan. Okey, dan lawnet. Okey, lawnet pun hanya akses dalam PNM saja. Ya. Begitu banyak saya tertarik dengan ada beberapa tadi untuk e-sumber tadi dalam U-Pustaka. Terlalu banyak saya tengok untuk sumber-sumber yang berkaitan untuk dijadikan bahan bacaan, bahan sokongan untuk assignment dan sebagainya. Dan saya secara peribadi saya pernah baca dalam press reader, so saya boleh menikmati bahan bacaan newspaper dari contohnya seperti di The Borneo Post, utusan dan sebagainya. Dan saya boleh lagi tengok surat khabar pada tahun-tahun sebelumnya dalam press reader. Wah, sungguh menarik. Dan untuk para pelajar tadi, untuk guru-guru, para pendidik boleh juga menggunakan bank-bank soalan yang telah disediakan dalam U-Pustaka juga tadi. Jadi itu dari segi pengalaman pribadi saya menggunakan penggunaan data yang saya minat.
Jadi bagaimana pula pengalaman perpustakaan dalam Malaysia? Apakah pengkalan data yang paling disukai ramai dalam e-super Okey. tersebut? Untuk soalan itu, macam soalan pun emas pula ya. Okay. Bagi kami di Perpustakaan Negara Malaysia, kita setiap bulan memang ada ambil statistik penggunaan. Ya, jadi berdasarkan statistik tu kita boleh tengok penggunaan data mana yang penggunaannya tinggi. Jadi bila tinggi tu maknanya kita boleh andaikanlah itulah yang digemari oleh pengguna, oleh ahli pustaka. Kita boleh anggap begitulah ya, sebab penggunaan tinggi maknanya suka ke tak suka? Mesti suka kan? Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya rujuk pada yang tahun inilah ya, untuk Januari. Untuk Januari secara keseluruhannya, macam berdebar-debar pula saya ya. Okey, top 5. Top 5, nak panggil favorite lah ya, favorite. Yang paling digemari lah. Yang paling digemari, favorite. Top 5 yang tertinggi adalah Elcom Digital Library. Elcom Digital Library. Okey, untuk makluman semua, untuk makluman semua, langganan PNN yang baru ini, yang tahun ini, kita tambah judul. Jadi bila tambah judul, nampaknya pengguna teruja. Jadi nampak penggunaannya pun meningkatlah untuk Januari ini. Okey, dan bagi yang kedudukan yang kedua, tadi yang pertama ya, yang kedua adalah Island Ace. Island Ace ya. Memang berbala-bala lah tuan-tuan dan puan-puan, cikgu gunalah Island Ace ni. Kita boleh bantu anak-anak kita untuk meningkatkan bantu dia untuk meningkatkan dia belajar, dan juga cara anak kita berkomunikasi dengan rakan-rakan ya. Okey. Dan yang ketiga, kedudukan yang ketiga adalah PNM Elite. PNM Elite ni tadi yang saya dah beritahu dia adalah e-buku. Memang banyaklah buku motivasi ada, buku bacaan santai pun ada. Okay. Yang keempat, kedudukan yang keempat adalah BLIS. Yang kita namakan tadi pengkalan data e-rujukan. BLIS ni memang terbaik ya. Dia ada menyediakan e-artikel. Kan dia juga yang paling best lah dekat situ, dia ada Who's Who. Who's Who ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia menyediakan satu senarai dan juga maklumat tentang tokoh-tokoh. Jadi katakan kita nak sediakan teks ucapan ke, ataupun nak sediakan sesuatu perkara yang merujuk kepada seorang tokoh kan, boleh rujuk dalam BLIS ni. Dia ada Who's Who. Ya, dan dia ada lain-lain lagi info lah yang memang boleh jadikan bahan rujukan kita ya. Dan kedudukan yang kelima adalah Overdrive. Overdrive tadi yang saya katakan, Overdrive dan Libby tadi tu, dia banyak menyediakan e-buku dan juga dia ada e-buku, e-komik, e-majalah ya. Dan juga ada dan memang itu adalah 5 pengkalan data yang tinggi penggunaannya, yang kita anggap yang digemari oleh ahli pengguna e-pustaka. Okay, ya. Itu untuk Januari. Untuk Februari pula adalah berlaku juga perubahan ni, walaupun selang dalam untuk bulan seterusnya kan. Untuk kedudukan pertama, Elcom masih menjuarai. Elcom. Dan untuk kedudukan kedua, okey, tempat kedudukan kedua telah diambil oleh Overdrive. Dan kedudukan yang ketiga, Press Reader. Okey. Dan keempat, BLIS. Dan yang kelima, PNM Elite. Dia dah kedudukan tu dah bertukar dah ni. Ya, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semua tentang statistik ni
biasanya PNM dah dapatkan data ni, kita akan edarkan kepada Perpustakaan Awam Negeri, ya, dan juga konsertil supaya semua orang boleh tengok lah, dan boleh tengok pencapaiannya, penggunaannya, supaya kita boleh tingkatkan lagi penggunaannya, ya. Okey. Selain daripada itu, Cik Ahmad, saya nak kongsikan juga pangkalan data yang paling tinggi penggunaannya dari Pustaka Negeri Sarawak. Amat menarik Okey. fakta-fakta tersebut. Okey. Saya, Untuk Pustaka Negeri Sarawak. Okey. Okey. Untuk makluman semua, saya tak semualah pembekal pangkalan data ni menyediakan statistik mengikut negeri, mengikut Pustakaan Awam Negeri. Dan ada 8 lah, 8 pangkalan data yang dapat menyediakan, sebab mereka mempunyai sistem yang berbeza-beza. Di situ ada cabaran lah. Ada pembekal boleh sediakan, ada pembekal tak boleh sediakan. Tapi buat masa ini ada 8 pembekal yang dapat menyediakan, ya. Dan untuk Pusaka Negeri Sarawak, okey, untuk Januari, kedudukan pertama Elkem Digital Library, yang menyediakan e-buku, e-artikel dan e-video, ya. Okey. Dan juga kedudukan yang kedua, Mi Books, yang saya katakan tadi, untuk buku kanak-kanak dan berkongsikan penceritaan, storytelling. Okay. Kedudukan yang ketiga, Emerald Bed File, iaitu Emerald Journal. Sebab journal ni boleh akses dari luar kan. Itu untuk kedudukan ketiga. Dan saya yakin ramai student yang akses kepada Emerald ni. Dan keempat, Odilo. Odilo banyak buku dalam bahasa Inggeris. Memang dia terbitan luar negara. Jadi student di Sarawak, saya yakinlah pengguna di Sarawak memang gemar kepada Odilo sebab dia banyak buku dalam bahasa Inggeris, ya. Okey, dan yang kelima, Oakbee Buffet. Yang kelima adalah Oakbee Buffet. Okey, itu adalah untuk Januari. Dan untuk Februari, kedudukan yang pertama, Elkem Digital Library. Okey, dia masih kekal di tempat yang pertama, ya. Okey, yang kedua, Mi Books. Okey, masih kekal juga. Yang ketiga, Emerald. Masih kekal juga. Keempat, Odilo. Yang kelima, Oakbee Buffet. Masih kekal juga. Maksudnya sama saja, ya. Okey. Dan saya yakin akan ada lagi, maksudnya penggunaan ini akan meningkat. Ya, sebab kami di Pustakaan Negara Malaysia dan juga Pustakaan Awam Negeri, iaitu Pustakaan Negeri Sarawak pun banyak mengadakan promosi dan juga program-program berkaitan dengan e-pustaka. Terutamanya kita dalam kita menyambut Hari E-Pustaka ni kan, memang banyak program yang kita adakan kan. Ya, betul Puan. Kita di Pustakaan di Sarawak sentiasa mewawarkan kepada pengguna-pengguna di pustaka supaya lebih dahulu menjadi keahlian pustaka dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan secara terutama yang secara atas talian. Kalau di Sarawak ni kita terlalu luas dari Lawas sampailah ke Kuching. Jadi terlalu luas, jadi kemudahan secara e-sumber ni adalah bersesuaian lah untuk pengguna-pengguna berdaftar di Pustaka maupun di Pustaka Negeri Sarawak. Okey, itu antara saya pun nak minta, saya pun nak berkongsi lah pada penonton kita hari ini. Saya nak tunjuk cara untuk masuk ke portal e-Pustaka. Okey, boleh Puan, silakan. Okey, tuan-tuan dan puan, saya akan kongsikan sekejap ya. Boleh nampak ya? Okey, nampak. Okey. Tuan-tuan dan puan, ini adalah portal e-Pustaka. Okey. Tuan-tuan dan puan boleh type di Google www.gov
www.u-pustaka.gov.my. Ya. Bila type di situ nanti dia akan bawa tuan-tuan dan puan-puan ke portal U-Pustaka ni. Okey. Dan ini adalah paparan depan ke depan dia. Okay. Bila tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam portal U-Pustaka ni, kita scroll sampai bawah, kita tengok okey. Kemudian kita naik balik ke atas. Okey. Tengok menu di atas ni. Okay. Di sini ada e-sumber. Ya. Betul. Kita boleh klik menu e-sumber ni dan pergi ke pangkalan data. Ataupun kita boleh klik di pautan pintas, turun ke bawah sikit. Di pautan pintas ni ada pangkalan data. Okay, boleh klik di sini juga. Okay, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lah portal pustaka ni. Nak tukar bahasa kat sini pun boleh ya. Bagi OKU yang yang bermasalah untuk warna, boleh klik di sini. Okey. Dan boleh tengoklah di sini ada pengumumannya. Okey. Di sini. Sekarang ni kita belum log masuk. Ya, belum log masuk. Jadi belum log masuk, kita nak cuba juga masuk. Nak tengok apa ada tanpa kita masuk sebagai ahli ya. Kita pun klik di, saya pilih di pautan pintas ni, klik di pangkalan data. Okey. Boleh tengok lagi, boleh masuk lagi, boleh tengok. Okey, sekarang ni kita pun bacalah maklumat yang disediakan di sini. Dah habis baca, kita pun nak access lah. Ya, nak masuk, kita pun klik kat logo ni, Overdrive. Tapi kan tuan-tuan puan, dia keluar macam ni lah. Okey, saya rasa tak boleh view sekarang ni. Mungkin dia dalam bentuk pop-up saya rasa. Betul-betul. Tapi yang boleh nampak sekarang ni nampaknya Overdrive ni je ya? Ya, Overdrive saja. Okey, dia dah yes. Dia buka window yang baru. Okey, tak apa. Apa yang dipaparkan tadi adalah kosong. Maksudnya jika tuan-tuan dan puan-puan masuk tanpa login sebagai ahli, boleh klik ke Overdrive tapi paparannya adalah kosong. Sebabnya kita belum jadi ahli. Boleh tengok. Okay, sekarang ni kita pun balik ke utama. Kita di sini. Okay. Tadi dah tunjuk, dah tengok video macam mana jadi ahli pustaka. Okay. Nak jadi ahli, klik di daftar kat sini ya. Daftar sekarang. Ingat ya, janji kita daftar jadi ahli hari ni. Okey, daftar kat sini. Kemudian dah dapat semua ID, password tu kita pun log masuk di sini. Okey. Masuk kat sini. Kita pun klik log masuk. Yang ni nampak tak, Cik Ahmad? Ya, nampak. Dah login kan? Okey dah. Okey, bila saya dah log masuk, saya ni adalah ahli, dia akan papar nama saya. Selamat datang Nurlela binti Osman. Okey, jadi sahlah saya sebagai ahli pustaka, ini adalah akaun saya. Ya. Bila kita dah masuk sebagai ahli, kita boleh gunakan, kita boleh akses kepada pangkalan data tadi. Kod yang saya ajar tadi lah, pergi klik ke pangkalan data yang di pautan pintas ataupun yang di atas ni menu e-sumber ni ya. Okey, itu untuk pergi ke pangkalan data. Sekarang ni saya nak tunjukkan yang pinjaman buku fizikal ya. Di sini tuan-tuan dan puan, OneSearch ni. OneSearch ni pun macam tadilah, jika kita tidak login, dia memang tak boleh guna. Tuan-tuan dan puan boleh tengok, tapi nak tengok dia punya result. Katakan saya search tadi nak apa-apa perkara, dia tak keluar result dia. Tapi bila saya dah login, saya cuba, kita pergi OneSearch ni ya. Yang dia pilih lah, nak cari kat e-pustaka boleh, ataupun nak cari semua sumber. Sebaiknya kita klik semua sumber. Jadi dia akan cari pada semualah. Okey. Semua sumber maksudnya 12 konsortium tadi. Ya, betul Cik Ahmad.
Contohnya saya carilah Siti Fatimah. Saya pun klik cari. Dia keluarlah berkaitan dengan Siti Fatimah, macam-macam ada. Nyanyi Siti Fatimah ada, bayan Siti Fatimah ada, hikayat Siti Fatimah pun ada. Tuan-tuan dan puan boleh tengok mana yang nak yang diperlukan lah. Okey. Sekarang ni maklumatnya ada kat sini. Terbitan pada bahasa apa, boleh tengok kat sini. Sekarang ni kita nak tahu buku tu ada kat mana kan? Kita boleh klik lah kat sini. Klik kat pada jodoh tu. Tuan-tuan pergi belah kiri ni, nampak dia tulis sini nyanyi Siti Fatimah ni adalah syair nyanyi Siti Fatimah. Penerbitan Pulau Pinang bersama Press tahun 1961. Bahasa Melayu, format buku dan lokasinya di Universiti Malaya. Dan satu pustakaan layak. Ni boleh tengok selanjutnya lah. Klik selanjutnya. Okey, boleh tengok maklumat lebih lagi. Jadi untuk pinjam, dia dah letak nota sini. Sila hubungi Universiti Malaya untuk meminjam buku ini. Di Pustakaan Negara pun ada juga. Saya pun klik. Tengok. Semak ketersediaan. Katakan memang confirm lah nak pinjam buku ni kan. Masukkan dalam barcode saya. Boleh masukkan. Nanti dia ada proses dia yang seterusnya. Ya. Okey. Itu cara untuk pinjam buku fizikal. Jadi semua proses-proses tadi boleh lakukan ahli pustaka sendirilah, you pustaka sendiri kan? Ya, betul Cik Ahmad. Nanti dia akan bantu ahli untuk pilih nak buat bayaran macam mana, nak buat penghantaran macam mana, bayaran tu macam mana. Okey ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan ni saya kata tadi, boleh juga kemudahannya kita berkongsi katalog. KIK tu ya, katalog induk kebangsaan. Kita boleh tengoklah butiran katalog kat sini. Ini kemudahan yang diberikan ya. Okay. Oh, tak ada siapa yang beri ulasan lagi. Okey. So bila dah nak pinjam, boleh masukkan dalam barcode saya, nanti ada proses seterusnya ya. Itu untuk buku fizikal. Okey ya. Yang tadi untuk penggalan data pun okey. Untuk penggalan data, tuan-tuan dan puan-puan boleh scroll sampai bawah, tengok banyak kan? Pilih mana satu nak pilih. Okey, cumanya saya nak ingatkan di sini, saya sangat-sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan bila nak akses, pastikan baca terlebih dahulu maklumat yang disediakan. Sebab setiap penggalan data dia mempunyai cara yang berbeza untuk akses. Ya, baca dan faham supaya bila nak akses tu lancar. Tak ada sangkut-sangkut. Kadang-kadang dia tersilap ID password je. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Pustakaan Awam Negeri, macam saya beritahu tadi, pembekal dapat menyediakan statistik mengikut negeri. Sebab itulah dia ada memberi ID dan password mengikut negeri. Contohnya Elcom Digital Library ya. Dia telah beritahu kat sini. Untuk wilayah persekutuan iaitu PNM lah, kami di PNM guna ID apa sampai apa. Dia dah bagi arahan kat sini. Jadi Perlis, Kedah, Pulau Pinang sampai Sarawak ada ID dan password masing-masing. Jadi bila nak akses tu guna ID dan password ini ya, supaya kita tahu tahap penggunaan tu banyak mana. Ya. Okey, so begitu juga dengan lain-lain penggalan data. Semua ada. Sebab tu saya sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan baca terlebih dahulu maklumat yang disediakan di sini. Ya, baca, faham supaya kita nak akses tu lancar, tak ada masalah ya. Okey, katakanlah ni tiba-tiba lah kan
dulu, ini situasi ya Cik Ahmad. Ya User saya. kita, okay. Dulu saya pernah daftar Puan. Hmm. Sekarang saya tak ingat ID password saya. Dia lupa. Okay. Maklumlah kita pun sekarang ni dalam era digital ni banyak sungguh ID dengan password ya. Macam-macam ada. Sebaiknya saya nasihatkan tuan-tuan dan perempuan tulis. Memang tak ada cara lain. Ya, saya tak hafal semua-semua ni banyak-banyak ni 20 pangkalan data ni. Tak boleh nak hafal. Kita tulis. Ya, bila kita tulis, nanti kita rujuk semula. Kita tulis dan kita simpan lah, terpulang lah. Nak simpan dekat handphone ke, kat mana ke, kat buku ke. Tapi benda tu memang kita catat. Ya, dan kita boleh tengok balik lah. Okey. Kemudian, yang dah lupa tu tak ingat, kita juga menyediakan yang ada butang boleh tekan untuk yang lupa kata laluan. Forgot password. Klik situ. Klik situ nanti dia akan hantar notification di email tuan-tuan dan perempuan. Ya. Sebab itulah tadi saya ada bagi tahu dalam 5 info yang penting yang tuan-tuan dan perempuan kena sediakan, salah satunya adalah email yang aktif. Ya. Bila dapat email ni yang aktif, dia akan hantar maklumat dalam email tuan-tuan dan perempuan tu. Ya. Okey. Jangan risau. Kalau lupa, klik je button tu, nanti dia hantar ke email. Tapi katakan email kita pun tak ingat lah passwordnya kan. Lupalah email tu, dah lama tak guna. Jangan risau, jangan gusar, jangan termenung-menung, jangan merajuk-rajuk. Hubungi kami. Ya, okey, boleh email pada kami. Okey, saya beritahu email kami adalah BSE. Nanti admin boleh tulis typekanlah dekat ruangan komen tu bse at bnm.gov.my. Email kepada kami ya. Email kepada kami nyatakan apa yang kami boleh bantu tuan-tuan dan perempuan ya. Biasanya dia lupa ID password ni, kami akan minta nyatakan nama penuh dan juga nombor telefon dan IC. 3 info tu selalu kami minta lah. Nama penuh, nombor telefon dan IC. So, insyaAllah kami akan reset semula ID dan password tuan-tuan dan perempuan tu. Ya, janganlah merajuk dengan pustaka. Lupa ID, jangan merajuk. Kami Itu boleh begitu mudah bantu. untuk kita kalau nak lupa user ID dan password. Kalau tak boleh pun boleh berhubung terus dengan Perpustakaan Negara. Okey, itu antara info menarik yang telah dikongsikan oleh Puan tadi ya, especially untuk laman web U-Pustaka tadi. Okey, hanya untuk pengguna yang dah berdaftar saja boleh melayari ataupun menggunakan perkhidmatan yang disediakan dalam U-Pustaka. Semuanya telah dilanggan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, tinggal kita nak guna ataupun nak tidak je lagi. Jadi ianya adalah secara percuma, kita tak payah keluarkan modal, keluarkan duit dan sebagainya untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Cuma daftar keahlian secara percuma. Okey, asalkan kita warga negara Malaysia dan kita akan mendapat privilege untuk kedua-dua tadi, sama ada pinjaman secara fizikal ataupun secara e-sumber tadi. Jadi sebelum itu Puan, sebelum kita berpisah, apakah pesanan dan harapan Puan kepada penonton-penonton kita pada hari ini? Okay, baiklah. Terima kasih Cik Ahmad. Kepada tuan-tuan dan perempuan semua, saya menyeru dan sangat menggalakkan tuan-tuan dan perempuan kongsikan kehebatannya pustaka ini. Ya, pada mereka yang jadi ahli, kongsikan kepada orang lain. Ya, dan pada penonton pada hari ini yang belum menjadi ahli, pastikan anda tunaikan janji menjadi ahli pustaka pada hari ini. Ya, tak ada bayaran, semuanya percuma. Okey, dan kongsikan juga kepada orang lain. Selain itu saya sangat berharaplah kita boleh sama-sama manfaatkan kemudahan ini supaya statistik penggunaan boleh meningkat. Okey. Saya
Jangan nak berkempen pula ya. Okey. Untuk meningkat, sebabnya bagi kami di Persatuan Negara Malaysia, jika penggunaan itu tinggi, ada harapan kita dapat peruntukan yang lebih untuk terus melanggan. Ya, terus melanggan pangkalan datar yang menjadi kegemaran tuan-tuan dan perempuan. Ni tiba-tiba kata, dah lama tak nampak pangkalan datar tu. Memang ada beberapa pangkalan datar yang telah ditamatkan perkhidmatan kerana kita ada kekangan dari segi peruntukan. Dan salah satu yang dilihat, yang dinilai adalah penggunaan. Jadi kami sangat berharap tuan-tuan dan perempuan dapat membantu menyokong kemudahan perkhidmatan yang disediakan di Pustaka ini supaya kita dapat teruskan lagi menyediakan kemudahan maklumat kepada rakyat Malaysia. Ya, itu pesanan saya. Pastikan jadi ahli guna sehingga bila-bila masa di mana-mana saja. Okey, ya betul Puan Nolela, bersama kita untuk membantu dah, dan kita menggunakan perkhidmatan yang telah disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia melalui perkhidmatan U-Pustaka tadi. Jadi untuk makluman para penonton, sekiranya ada yang terlepas bahagian dari sesi awal ini tadi, penonton boleh melihat semula selepas tamat sesi di platform sosial media rasmi Pustaka Negeri Sarawak di Facebook page dan Pustaka Negeri Sarawak YouTube channel. Okay, disediakan juga kepada para penonton link borang maklum balas kepuasan pelanggan untuk para penonton isi sebagai rekod dan penambahbaikan penyampaian kami untuk masa akan datang. Baiklah, sampai di sini saja program kita pada hari ini. Ya, diharap perkongsian tadi dapat memberi manfaat pada penonton semua dan untuk diri saya sendiri juga ya. Okay, dengan ini saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih pada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Nolela, kerana sudi untuk berkongsi informasi pada hari ini, dan pada penonton semua, terima kasih kerana sudi mengikuti bicara pustakawan U Pustaka kita pada hari ini. Okay, dengan itu saya ucapkan selamat Hari U Pustaka. Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi dan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Pustaka. Hari Pustaka.